أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid Darussalam bersama AJK Masjid, dan juga sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersua kembali setelah berbulan. Balik akan dapat bersirah. So alhamdulillah kita dapat mulakan kembali sisi pengajian kita ataupun kuliah subuh kita pada kebiasaan hari Ahad ni. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berhenti pada bab yang ke-20 dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan berkenaan dengan kain penutup kepala Rasulullah SAW. Kan? Saya pula tak bawa kain. Biasanya saya bawa kain kan. Sebab dulu saya bawa, sebab dulu kita kena bawa sejadah sendiri kan. Alright, tak apa. Dalam bab ini disebutkan, jika dilihat secara rambang, maka kita boleh mendakwa bahawa ia selayaknya dimasukkan dalam bab-bab lain seperti bab cara menyikat rambut atau bab pakaian atau sebagainya. Tetapi Imam Tirmizi mahu mengambil nafas Al-Bukhari ketika menyusun kitab Sahih Al-Bukhari, iaitu menyusun hadis berdasarkan tujuan dan juga kaitan. Kaitannya dengan bab sebelum ini ialah apabila berjalan maka kita mesti melindungi diri kita daripada panas, kesejukan, kotoran dan seumpamanya, maka hadirlah bab ini. Kain penutup yang dipakai di atas serban ataupun lebih umum daripada itu, ia digunakan untuk melindungi pakaian daripada kotoran, kepanasan, kesejukan ataupun seumpamanya. Ibnu Abbas menyebutkan bahawa memakai kain penutup adalah antara akhlak para Nabi. Hadis yang pertama dalam bab ini menyebutkan daripada Anas bin Malik, berkatakan Rasulullah SAW yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbuz zayyat. Sesungguhnya Rasulullah SAW sering memakai kain penutup kepala ketika memakai minyak rambut. Ketika memakai minyak rambut, seolah-olah kain itu seperti kain yang berminyak. Maksud qina' sini adalah kain yang, cebisan kain atau potongan kain yang diletakkan atas kepala ketika menggunakan minyak rambut. Kalau kita sebelum ni kita tahu bahawa Rasulullah SAW ni jenis yang suka merapikan rambutnya, bukan segepau bersirah. Kan? So rambut Rasulullah ni panjang, so dia akan rapikan rambut dia akan minyakkan rambut dia. Dalam hadis lain disebutkan seolah rambut Rasulullah ni bersinar-sinar, kan, berkilat betul kan, disebabkan berminyak. Pakai tutup kepala macam tu. Kan? Media, kita punya ahli media tu. So macam tu. Tapi hadis ni sebenarnya adalah hadis yang dhaif, sangat lemah. Tapi ada disebutkan dalam Sahih Bukhari yang bagaimana Rasulullah menutupkan kepala. Tapi Rasulullah SAW menutupkan kepala dengan kain atas dasar dalam keadaan disebutkan situ dalam keadaan gawat. Kan, Rasulullah SAW menutup supaya tidak dikenali oleh orang lain ketika mana waktu gawat. Jadi orang kata apa, dari segi pakaian ataupun kain penutup kepala ni bukanlah suatu bukan adat Rasulullah SAW pakainya, kan. Tetapi hanya semata-mata untuk supaya tidak dikenali. Sebab waktu gawat kan, semua ditutup tu supaya orang tak nampak. Tapi kalau orang kata apa, dalam arti kata mengatakan ianya sunnah Rasulullah SAW, itu bukan. Jangan kata sunnah Rasulullah untuk kepada
Hadis di sini satu je dalam bab ni kan. Kemudian kita masuk bab yang ke-21, cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ma jaa fi jilsatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah seperti mana disebutkan cara duduk dalam bahasa Arab ni dalam tajuk ni seperti mana saya sebutkan tadi lah, ma jaa fi jilsatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang cara duduk Rasulullah SAW. Sebahagian kita Arab menerbitkan buku Syama'il Muhammadiyah ini menggunakan perkataan jilsatihi seperti mana saya sebutkan tadi lah. Huruf jilsat ha tu bagi menggantikan perkataan jilsah kan. Jilsah ni maksudnya duduk ataupun julus, duduk kan. Penambahan itu memberi makna tentang cara duduknya Rasulullah SAW, tapi masuk samalah. Hadis yang pertama dalam bab ini daripada Qailah binti Makramah bahwasanya ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu min al-farq. Dia melihat Rasulullah SAW dalam masjid sedang duduk qurfusa. Tak kala aku melihat baginda sedang duduk dengan khusyuk, ia membuatkan aku berasa takjub atas kewibawaan baginda. Tuan-tuan, duduk qurfusa anai duduk ni. Duduk ni dia rapatkan kaki ke perut. Cuba buat. Kaki dapat ke perut. Ibu yang ai, ibu yang riak. Yes. Tapi kaki lurus saja. Yes. Oleh kerana tempat muka airbag. Kan? Tangan nampak kat situ macam-macam mana lah. Macam tu. Alright. Tapi orang yang kurus dia boleh rapatkan. Kaki tu dia boleh peluk kaki tu. Kan? Itu dinamakan duduk qurfusa. Kan? Ini memang obat airnya. Anda rasa? Oh. Yes. Tapi air alakan air ni selurus. Yes. Lurus. Semelunjur. Melunjur, yes. Itu cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya daripada bapa saudaranya, daripada Abbad bin Tamim, daripada saudaranya, annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Sesungguhnya beliau melihat Rasulullah SAW sedang bersandar dalam keadaan terlentang di dalam masjid dengan meletakkan salah satu kaki baginda di atas yang lain. Rasulullah baring. Ailat al-khidah. Lubih terlentang. Tapi dalam keadaan orang sedar lah. Rasulullah buat bukan suka-suka kan, tak adanya. Rasulullah macam manusia biasa, sama. Kan? Tidur baring sama macam kita. Kemudian daripada Abdurrahman bin Abi Sa'id, daripada ayahnya, daripada atuknya Said al-Khudri berkata, kata Rasulullah SAW idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Sesungguhnya Rasulullah SAW bila duduk di dalam masjid, baginda duduk secara ihtiba dengan kedua tangannya. Ihtiba ni tuan-tuan maksudnya duduk bertunjangkan macam tadi, tapi dia menyandar ke dinding. Macam tu, tapi dia macam Tuan Haji lah. Dia menyandar ke dinding, ke tiang macam tu. Kan? Tapi kalau tadi yang pertama, yang duduk cara pertama tadi tu, kalau waktu khatib sedang berkhutbah, itu dilarang. Rasulullah haram. Sebab kalau kita duduk itu, pinggul kita tidak akan jejak lantai. Macam tadi kan,
So dia terangkat, betul tak? Dia akan terangkat. Bila terangkat, takut kita tertidur. Bila tertidur, keluar bau. Kan? Takut keluar angin. So tak boleh. Dulu masa saya belajar, orang Arab ni suka duduk macam tu. Bukan orang Arab, maksudnya pelajar-pelajar. Kita belajar dekat masjid kan. Masa tu bukan pelajar ke masjid waktu tunggu solat. So pelajar-pelajar ni dia suka bawa satu, dia macam kain. Dia bukan cebisan kain, tu memang kain dijual benda tu. Kain tu bulat tau. Dia kan biasa tapi bentuk dia bulat. Kalau dia buka dia bulat. So kain tu nanti dia akan duduk macam tu, dia akan masukkan kat badan. So dia lekat ikat kat kaki. Bukan dia masuk, dia letak kat celah kaki tu. Kan? Cuba kau pada mana? Gina sejadah ni nak yes. Faham ah? So dia ikat itu, maka dia duduk, dia tanpa dia pegang tangan dia. Dia akan duduk itu. Faham? So dia relax. Saya sampai baca Quran, kan sekarang ni ada kerusi yang macam ni. Yang ni lagi selesa. Ya kan? Tapi ketika itu masa zaman saya belajar, so budak-budak bawa tu, benda tu memang dijual. So dia ikat kakinya tu, dia baca Quran. Subhanallah. Tapi tidak digalakkan untuk ketika mana solat Jumaat sahaja. Kan waktu khutbah Jumaat tu, Rasulullah duduk bersila kalau masa solat Jumaat lah, istilah macam tu, disuruh macam tu. Takut apa? Takut seperti mana saya sebutkan tadi lah. Takut tertidur. Al-maklum lah, sembahyang Jumaat ni adalah waktu yang paling nikmat tidur. Kan? Sebab kita kerja hari Jumaat. Kan? Kalau hari kalau tak bekerja hari Jumaat tu, itu lain cerita. Mungkin khusyuknya lain. Kan? Biasanya hari Jumaat kita tahulah, naik je khatib atas mimbar. Baru innal hamdulillah dah. Dia dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Biasa macam tu. So di situ tidak digalakkan untuk duduk cara kurfusa. Dia boleh duduk waktu-waktu lain boleh. Kan? Tapi sekarang kita dah maju dah. Maksudnya duduk cara kata orang, pakai kerusi tu. Janji jangan tidur banyak lah. Siap berdengkur lagi. Kan? Ada setengah-setengah jemaah ni sampai berdengkur. Subhanallah. Letih sangat. So kita nak tegur pun tak boleh, sebab takut kita pula nanti sia-sia pahala Jumaat. Dia pun bukan sengaja nak tidur, betul tak? Bukan, maksudnya bukan sengaja nak berdengkur, tapi mengantuk sangat. Dia syarat dia kalau mic tu tak depan dia. Kalau mic tu ada dekat dia, memang satu karya tu dengar dia punya dengkur. Kan? Biasa kalau dalam flight pun macam tu. Kan, dalam flight, subhanallah, dalam flight latihan tidur. Kan, siap berdengkur satu flight dengar. Subhanallah, kesian dia. Kan? Bukan kita nak gelak, no. Dia pun tak suka dia berdengkur macam tu. So dari segi kesihatan lah sebenarnya. Alright, so kita sambung lagi. Itu dua cara duduk Rasulullah, qurfusa dengan ihtibab. Ingat? Beza dia, ingat. Satu yang lebih kepada ihtibab ni, dia duduk macam tu juga, macam qurfusa, tapi dia menyandar ke dinding. Kan? Itu tidak digalakkan kalau duduk secara qurfusa ni, kalau pakai kain sarung. Kalau pakai kain sarung, tak pakai seluar dalam. Alayang-alayang. Oh, mau kita dah. Mau kita. Mau telau pau dah. Pau lah siapa. Alright, kita masuk dalam bab yang kedua,
tempat Rasulullah SAW bersandar. Jadi Imam Tirmizi dia susun setiap hadis tu ikut, dia jadikan bab-bab. Cuma dia nak ikut gaya macam mana Imam Bukhari susun kitab hadis. Kalau kita buka hadis Imam Bukhari, dia akan susun ikut bab-bab macam itulah apa yang dibuat oleh Imam Tirmizi. Bab ini menyebutkan berkaitan tentang tempat Nabi SAW bersandar, ataupun disebut di dalam bahasa Arab tika, takaah, maksudnya tempat Rasulullah bersandar. Daripada Jabir bin Samurah berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Aku melihat Rasulullah SAW bersandar atas bantal di sebelah kirinya. Kan? So disebutkan di sini bantal yang digunakan pakai oleh Rasulullah bukan bantal tidur kita tu. Macam kita bantal tidur kan. Orang Arab ni dia suka menyandar. Dia suka menyandar macam tu. So dia punya kursi ataupun sofa dia bukan macam kita kan. Walaupun ada sofa sekarang dah moden kan. Dia yang macam tilam tebal, macam tilam tebal, tapi dia macam agak-agak macam ni lah lebar dia. So dia akan panjang ikut bentuk dinding tu. Dia akan bentuk dinding, dia akan cantum nanti ke dinding. So nanti akan ada bantal-bantal di setiap tu nanti. Dia bukan, kan? Biasa perasan tak? Kalau pergi umrah ke apa ke, dia tak, Malaysia tak jual tu. So dia akan ada macam tilam tu. Kemudian dia akan, ni asing-asing tu, dia akan dinding juga macam tu sikit. So nanti akan menyandang macam tu je lah. So setiap orang akan macam tu. Alright, itu kebiasaan Arab. Itu sofa orang Arab kan. Dia kalau pergi rumah dia mesti ada benda tu. Tapi sofa itu tebal dan tinggi kan. Dia tidak macam kita kan, sofa satu-satu dia bersambung terus kan. Disebutkan di sini bahawa Rasulullah SAW bantal yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersandar ke atasnya diperbuat daripada kulit yang isinya tali sabut, diisi dalamnya. Alright. So bukan macam kita lah, kita sofa kat rumah tu mahal-mahal kan. Paling pun order dekat Furniture Chan kan? Ataupun bayar bulan kan, bayar bulan. Sanggup bayar bulan supaya apa? Pakai sofa di rumah contohlah kan. So ikut kemampuan masing-masing lah kan. Alright. Kalau kita tengok cerita Piramli ni ingat cerita yang raja tu, dia atas bawah tu dia apa, dia bagi makan kan, macam tu lah istilahnya, kaki melunjur ke sana. Macam tu dah disebutkan bersandar, bukan bersandar ke dinding ni, macam tu. Itu maksud dia kan? Rasulullah SAW daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada bapanya berkata qala Rasulullah SAW, ala uhaddithukum bi akbaril kabair, qalu bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa uququl walidain, qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an, qala syahadatu zur atau qawlu zur, qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Rasulullah SAW bersabda, mahukah aku kabarkan kepada kamu tentang dosa-dosa besar? Para sahabat berkata, bahkan kami mahu ya Rasulullah. Baginda berkata, menyengutukan Allah dan derhaka kepada ibu bapa. Berkata Abu Bakrah, baginda duduk dan bersandar, lantas menyambung membuat penyaksian palsu ataupun berkata perkara-perkara yang keji. Rasulullah SAW masih berterusan bercakap tentang hal tersebut sehingga kami berkata, semoga baginda berhenti daripadanya kan. So istilahnya apa dia, dalam bab yang mana Rasulullah SAW sentiasa memperingati kita tentang apa dia,
dosa-dosa sebesar, kan? Hingga kan disebut sini pengakuan palsu, syahadatuz zur disebutkan situ. Kadang-kadang orang dekat mahkamah cerita kan, kadang-kadang mahkamah dia buat pengakuan orang panggil apa? Palsu. Jadi orang kata apa, itu merupakan satu dosa. Kan? Kadang-kadang mengambil hak orang lain. Dia buat pengakuan betul benda tu, tapi dia mengambil hak orang lain. Padahal dia palsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu kes ni, orang kata apa, yang dia mengaku itu adalah tanah dia. Dia buat pengakuan dalam mahkamah itu memang tanah dia. Datangkan saksi pula, saksi berbayar. Kan dosa, kan? Membuat pengakuan kesaksian palsu. Dalam Islam ni, kalau harta dia, kalau memang betul di milik dia, kalaupun dia mati disebabkan mempertahankan harta dia, dia tak berdosa, kan? Taklah sampai kita kata nak berbunuh-bunuh, kan? Tapi kalau memang tanah dia, memang harta dia, hak dia, dia pertahankan, dalam dia mempertahankan tu dia meninggal, kan? Tapi orang yang buat tu berdosa. Dia yang pertahankan tak ada masalah, kan? Kemudian kita melihat hadis daripada Abu Juhaifah berkata, qala Rasulullah SAW, amma ana fala akulu muttaki'an. Rasulullah SAW bersabda, adapun diriku, aku tidak mahu makan sambil bersandar, kan? Maknanya macam tadi saya sebutkan tadi, duduk makan cara raja-raja zaman dululah, yang ada dayang-dayang dia, kan? Dia bagi keliling dayang dia, bagi makan, dia duduk bersandar makan. Itu istilahnya ada unsur takabur, kan? Kita rasa takabur, kita rasa macam sombong, makan cara yang demikian. So dari segi kesihatan pun tak bagus juga, kan? Makan macam tu, kita digalakkan untuk duduk makan, kecuali kalau dia sakit. Ni sambil macam tu makan macam tu, bawa kaki unjuk ke sana, kan? Itu tak boleh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi, kita makan sambil bersandar. Bukan bersandar ke dinding, jangan salah faham. Sebab terjemahannya macam tu, kan? Jadi tikak ni maksudnya macam seperti mana yang saya sebutkan tadi lah. Letak bantal tepi, bersandar macam ni, tekan kaki melunjuk ke sana. Ala-ala orang panggil apa? Ikan duyung. Kaki melunjuk ke sana, kan? Kan? Allah berikan kita kesihatan, duduk cara elok lah, makannya. Makan buah anggur dengan cara demikian. Disuap pula tu. Alright. Daripada Ali bin Al-Aqmar berkata, aku mendengar Abu Juhaifah berkata, qala Rasulullah SAW, la akulu muttaki'an. Rasulullah bersabda, aku tidak mahu makan sambil bersandar, kan? Tak makan bersandar. Kalau kat rumah-rumah tu, kita biasa makan kat kursi je lah, kan? Kalau nak duduk elok, macam mana Rasulullah SAW duduk makan, ikut cara Rasulullah SAW. Salah tak duduk makan atas meja? Tak salah, kan? Tapi Rasulullah tak pernah makan dalam keadaan demikian, kan? Tapi tidak menyalahkan benda yang ada. Makanlah, gunakan apa nama, orang panggil kemudahan yang ada. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas bantal. Kan? Dalam arti kata, kalau dia selain daripada makan, tidak masalah. Kemudian bab yang ke-23, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Pada bab sebelum ini menjelaskan kepada kita tempat Nabi bersandar, pada bantal ataupun sebagainya. Manakala bab ini pula akan menjelaskan cara Nabi bersandar.
Imam Al-Bajuri menyebutkan bahawa sebahagian para ulama tidak berjaya memahami sebab kedua bab ini dibahagikan kerana menurut mereka keduanya boleh disatukan dalam bab yang sama. Syekh Abdul Razak Al-Badr pula menganggapan bahawa bab ini menjelaskan cara Nabi bersandar ketika berdiri, manakala bab sebelum ini menjelaskan cara Nabi bersandar ketika duduk. Manusia bersandar ketika berdiri kerana sangat penat, letih ataupun sakit, kan? So dibezakan. Tadi cara Rasulullah duduk, dia bersandar. Sekarang berdiri. Alright. Daripada Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakian fa kharaja wa yatawakka'u ala Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Sesungguhnya Nabi SAW mengadu sakit. Baginda keluar, ini sakit, Rasulullah gering, kan? Baginda keluar dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid, dan baginda mempunyai pakaian qitri yang dipakainya, digunakan untuk bersolat dengannya. Thawbun qitriyun ini adalah pakaian yang dibuat daripada Yaman. Oh, hebat Yaman. Dulu lah kita kenal Yaman ni, kan? Dibuat daripada kain kapas berwarna kemerah-merahan dan mempunyai garisan ataupun sejenis pakaian tahlul haji yang berkualiti daripada sebuah negeri, juga disebutkan Bahrain, yang bernama Qitr. Jadi orang Yaman ni dia menenun baju juga. Dia tenun kain, bukan tenun baju. Dia tenun kain. So masa saya belajar dulu sempat tengok satu kedai tu, dia tenun kain. Kan kalau orang Iban dia ada tenun kain dia sendiri, kan? Kain kumbuk tu. So mereka pun macam tu juga. Ada menenun kain, kan, warna merah, hitam dibuat. Saya kata, subhanallah, orang Yaman tenun kain juga, kan? So hebatlah. Macam mana mereka, orang kata apa, istilahnya, benda tu daripada dulu lagi, kan? Daripada dulu, dari zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah suka kain tersebut, kan? Dia suka pakai kain baju yang dibuat daripada Yaman. Sebab tu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain sebelum ni kita dengar bahawa Rasulullah tidak selalu menggunakan pakaian, kalau baju hijau yang berceloreng, maksudnya ada garisan, kan? Kalau merah bukan merah semua, merah yang ada campur-campur, istilah macam tu, kan? Maksud dalam hadis tadi, dia bersandar kepada Usamah bin Zaid, bersandar, kan? Maknanya dia, orang panggil apa, ialah dalam keadaan dia sakit, dia bersandar pada seseorang untuk membantu beliau, kan? Macam kita lah, kita pegang orang lain, bersandar dengan dia dalam keadaan dia sakit ataupun dia tak larat nak berjalan, istilah macam tu lah, kan? Kemudian daripada Al-Fadl bin Abbas berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi tuwaffiya fihi wa ala ra'sihi isabatun safra wa sallamtu alaihi faqala ya Fadl, qultu labbaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usjud bihadhihi al-isabah ra'si, qala ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبيه ثم قال فدخل في المسجد وفي الحديث قصة. Aku memasuki berjumpa Rasulullah SAW ketika baginda sedang sakit yang menyebabkannya wafat. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW wafat pada hari bila?
Selasa, Isnin dia meninggal. Rasulullah wafat. Bila dia dikebumikan? Nanti saya belajar makan sarapan pagi. Siapa boleh jawab? Rasulullah dikebumikan pada hari Selasa. Dia meninggal waktu duha. Dia wafat, dikebumikan pada hari Selasa. Kenapa lewat? Kan? Sebab ketika itu para sahabat dan orang terkejut, sangat terkejut, kan? Dan Sayyidina Umar adalah orang yang paling terkesan. Walaupun Abu Bakar sendiri terkesan, tapi Sayyidina Umar adalah orang yang paling terkesan ketika mendengar berita bahawa Rasulullah SAW meninggal ataupun wafat, kan? Sehingga kan apabila ada orang menyebut bahawa Rasulullah dah meninggal, dia kata dia nak pancung orang tersebut. So orang tahu bahawa Sayyidina Umar adalah orang yang garang, tegas, takut. Orang takut dengan Sayyidina Umar. So dia kata, siapa yang kata Rasulullah SAW meninggal, saya akan pancung pada dia. Semua para sahabat takut, masing-masing takut, kan? Padahal memang Rasulullah meninggal, kan? Siapa yang boleh tenangkan dia? Sayyidina Umar. Abu Bakar seorang. Lalu para sahabat dia pergi jumpa kepada panggil Sayyidina Abu Bakar. Sebab ketika itu, ketika mana Rasulullah meninggal, Abu Bakar tidak ada di sebelah dia. Waktu dia sakit itu adalah. Kemudian kebetulan Abu Bakar dia pergi ke rumah dia, kan? Dalam lebih kurang rumah rumah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar ni dalam 4 km kat Madinah, kan? So dipanggil lah Abu Bakar. Para sahabat pergi beritahu bahawa, ya Rasul, wahai Abu Bakar. Dia kata, si boleh datuk Ibn, sebab Rasulullah dah meninggal, tapi Sayyidina Umar siapa terima, maknanya siapa madah hanya meninggal, dia kena pancung. So datanglah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang. So alhamdulillah, barulah Sayyidina Umar tenang, kan? Jadi demikian juga para sahabat-sahabat yang lain, kan? So masing-masing tergambar, masing-masing last yang menjadikan yang akan sampai kepada hari Selasa tu, orang ni tak tahu macam mana nak, siapa yang layak mensolatkan jenazah Rasulullah SAW. Masing-masing kata siapa yang sangat layak, kan? So ada yang seorang-seorang, ada yang kumpulan mensolatkan jenazah Rasulullah SAW. Masing-masing bela, kan? So bayangkan berapa ramai orang ketika itu datang jumpa jenazah Rasulullah SAW. Akhirnya sampailah kepada hari Selasa. Kita tahu bahawa jenazah Rasulullah SAW itu para Nabi tidak akan berebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada. Dia meninggal macam tu lah dia dikebumikan. Allah pelihara jasad Nabi, kan? Kemudian berlakulah perbincangan, kan, siapa yang menggantikan Rasulullah SAW, kan? So berlaku bincang-bincang. Akhirnya dilantiklah Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW. Dia adalah antara orang yang paling layak untuk menggantikan tempat Rasulullah SAW sebagai pemimpin ketika itu, sebagai khalifah, kan? Sebab Sayyidina Umar adalah orang yang mengatakan bahawa siapakah yang paling layak menemani Rasulullah SAW, ataupun yang orang kata pengorbanannya dengan Rasulullah SAW ketika mana dalam gua. Dan disebutkan dalam Al-Quran pun ketika itu ada orang yang temankan Rasulullah SAW, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dilantiklah Abu Bakar. Subhanallah. Okey, insya-Allah.
selesai hadis ni, sekejap sorry, kita tak baca terjemahan habis kan? Belum kan? Aku masuk ke jumpa Rasulullah SAW ketika baginda sedang sakit yang menyebabkannya wafat. Di atas kepala baginda satu kain serban yang berwarna kuning. Maka aku memberi salam kepada baginda Nabi SAW, berkata, wahai Fadl, aku menjawab, aku menyambut panggilanmu wahai Rasulullah SAW. Baginda berkata, ketatkan serban ini terhadap kepalaku. Al-Fadl berkata, maka aku lakukan seperti mana yang disuruh. Kemudian baginda duduk dan meletakkan tangannya ke atas bahuku. Kemudian baginda bangun dan masuk ke masjid. Hadis ni punya kisah yang panjang, cerita panjang lah semua. Cuma di sini kita nak highlightkan bahawa Rasulullah dia sedang sakit tenat masa tu, dan sampaikan sakit kepala dia diikat. Ada orang jadi sakit kepala diikat kepala dia, dia ketatkan kain kan. Ada orang macam tu, diikat kepala dia, ketatkan bagi hilangkan sakit kepala dia. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah kan. So kisah hadis ni panjang sebenarnya, dan kisah kewafatan Rasulullah SAW itu adalah suatu kisah yang sangat menyedihkan kan, bagaimana dia wafat ketika itu. Alright, so mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada kita semua, memberikan keberkatan kita semua, insya-Allah dipermudahkan dan dapat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setakat ini saja insya-Allah yang kita boleh kongsikan. Yang baik itu datang dari Allah, yang terbatas kelemahan sendiri. Aku liqauli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.